Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pelayar-pelayar yang saya kasihi. Siapa yang pertama itu? Apa khabar ediksi-diksi? Ya, apa khabar salam perjuangan? Terima kasih ediksi ya. Selamat malam bersama dengan saya Mustafa Ilyas. Setia bersama saya saudara Sahak Ibrahim. Ibrahim Cik Muda, Moses Puso, Fafau GH. Waalaikumsalam. Muhammad Ali Arifin, Mustafa Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad Khairuddin, Harun, Hafazah Abu Bakar, Abu Bakar Fazah, Ujang Min, Rosli Le. Apa khabar Rosnin, Kurungot dari Sabah, Yabi, Rubidin, Abu Samah, Putih Zul Osman, Waalaikumsalam. Abdullah Zulkifli, Nisa Yusuf, Fazilah Awang, Ahmad Ahmad, Ramlah Hamid, Waalaikumsalam. Azhar Ha, Bazuki Makno, Eden Awang Treasure, silakan menghadap. Alias Abdul Latif, Moses Puso, Muzawar Ziman, Haji Azhar Abdul Manaf. Salam betul, never give up, insyaAllah. Yang Maya, Khoyum Amri, Sang Arjuna, Pak Uda dari Teluk Intan ya Pak Uda ya. Sejuk tak suasana di Teluk Intan tu. Salam sejahtera, Azmi Nordin, Cik Kamaria, Ahmad Syekudin, Eddie Yen ya, Yahya Ibrahim. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Saudara Fuad, sehat? Tak buat live ke? Abdul Naim Zainal, Romzilan, Muhammad Zain, Razali Osman, Haji Kamlun, Haji Pasal, Amizan, Hasan Samsudin, Raban Tebing, Harimau Berantai. Cik, apa khabar Cik? Muhammad Arsyad, Zainab Latif, Suratman Muhammad, Nur Lela, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sehat. Abdul Wahid, Pak Ngah dan teman-teman yang lain ya. Saya Yusuf Awang. Saya tidak dapat menyebut satu persatu nama yang muncul kerana laju dan juga saya harus memberi pencerahan. Bagi yang tak dapat saya sebut satu persatu, saya akan santuni selepas sesi live ini. Baik saudara, tentang kedudukan COVID-19 masih lagi tidak menyenangkan hati kita. Hari ini kes baru masih lagi berlegar pada 1,741 orang, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 120,000. Terima kasih saudara Samad, banyak like tu. Terima kasih pada teman-teman yang menghantar like apa semua ni ya. Dengan 7 kematian, jumlah terkumpul yang kematian adalah 501 orang dan jumlah terkumpul kita yang dijangkiti wabak corona di negara kita ini adalah 120,000 dah. Di Sabah meningkat pula semalam semalam 316 tapi hari ini 303. Masih lagi berlegar pada angka 300. Labuan kurang 31, Sarawak 8, Kedah juga berkurangan semalam 53, hari ini 45, Penang kurang semalam 105, hari ini 55, di Perak juga kurang alhamdulillah. Cuma di Selangor semalam 673, hari ini naik 687. Tidak begitu elok untuk warga Selangor, begitu juga warga Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan semalam 112, hari ini 150. Negeri Sembilan turun, Putrajaya turun, Negeri Sembilan 56. Cuma Melaka naik semalam 6, hari ini 334. Di Johor, seperti mana yang saya katakan, saya khawatir dan bimbang di Johor kerana sekarang ni di Johor terlibat dengan banjir ya. Di Johor 255, semalam 179. Di Terengganu 4, di Perlis. Perlis minta maaf lah warga Perlis, hari ini ada seorang pula yang dijangkiti. Jadi hari ini pecah telur. Bagaimanapun kita masih lagi mencekatannya kerana Perlis walaupun ada jangkitan tapi cuma seorang. Dan di Kelantan naik meningkat daripada 26 ke 47. Itulah gambaran COVID-19 yang masih melanda negara kita, yang masih membimbangkan kita. Berhati-hati saudara, jaga kebersihan, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Tambah-tambah lagi sekarang ni hujan lebat dan suara sejuk. Semalam saya dapat kiriman terkejut juga saya. Warga di Botol Perak nampak macam ada salji pula antara Botol dengan Setiawan. Teman-teman yang menghantar kiriman pada saya, dia kata kalau nak main salji balik layup, balik kampung.
Musim banjir di Johor teruk juga. Di Pahang 7,600 mangsa yang terpaksa dipindahkan dan meragut 3 nyawa hari ini. Di Kelantan, di Terengganu 804 orang melibatkan warga kita yang terpaksa dipindahkan. Di Selangor 106 orang, Negeri Sembilan, di Perak juga ada kebanjiran. Jadi di Johor yang katanya yang teruknya lah di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru. Begitu juga di Kampung Bukit Puat, Gintung. Jadi kita berdoa agar banjir ini segeralah susut. Kita dah terlibat dengan banyak masalah COVID, masalah ekonomi dan juga masalah ini banjir pula yang mendatang. Bersabarlah kita menghadapi masalah ini ya. Saudara, kita santuni sedikit sabda junjungan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim saudara terhadap sama Muslim tidak boleh mengenaya, tak boleh dibiarkan ia diinaya oleh orang lain. Jadi siapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukaran baginya di hari kiamat nanti. Dan siapa yang menutup aib seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Itu hari ini, hadis hari ini merupakan hadis daripada riwayat Al-Bukhari 2262, serta hadisnya sahih. Jadi kita harus menyantuni dan memelihara, membela teman-teman kita, saudara-saudara kita seagama Islam. Kemudian kita akan berusaha untuk menutup aib mereka, dan kalau mereka ada kesalahan perlu dibantu. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang memelihara hak saudara Islam kita yang lain. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Kita masuk e-commerce. Waktu tadi ada kiriman seorang pula dia masuk e-commerce dalam keadaan sekarang ni. Bagaimanapun kalau saudara ada sebarang kiriman ataupun barang nak diiklankan, silalah berhubung dengan Azhar 0113341241. Pesanlah buku-buku saya ataupun kuih bolu berdal ataupun rendang tok. Itu Ibu Al-Azhar buat. Kemudian boleh juga berhubung dengan Siti Farehah 0177114300. Boleh dapatkan dendeng manis Siti Farehah. Musim-musim begini sejuk pun dia pun buat jugalah rendang dendeng manis Siti Farehah. Kalau nak buah-buahan segar, duduk di rumah tak ada ke mana untuk kawasan Negeri Selangor, di Negeri Selangor dan juga di wilayah Persekutuan, berhubunglah dengan Syauqi 0123575703 untuk mendapatkan buah-buahan segar. Dan hari ini ada seorang teman kita, dia menghantarkan kepada saya kirimannya. Dia kata tolong war-warkan. Produknya adalah pekasam daging semua jenis perisa. Pekasam ni sedap lah kalau makan musim hujan ni, makan dengan nasi biasa sedap. Ada pekasam ikan lampam, sardin, pekasam ayam semua jenis, sambal kabulan pekasam daging. Dia kata ready to eat. Harganya pun murah, RM15. Pekasam telur sotong ada, trial packnya ada RM24. Dia menyediakan juga pelbagai jenis pekasam daging berperisa original, berapi ataupun black pepper, pekasam ikan lampam sungai yang original ataupun berapi itu pedas lah tu gamaknya ya. Pekasam ikan sardin laut, pekasam telur sotong, pekasam paru versi Pahang. Mungkinnya paru ni ada pekasam rupanya dari Pahang yang tidak menggunakan beras katanya. Pekasam ayam. Ini yang original dan berapi. Saya rasa kalau disebut berapi itu pedas lah. Kemudian trial pack 4 in 1. Pekasam daging berapi, pekasam ikan lampam, pekasam telur sotong, pekasam ayam berapi, dan sambal kebulan pekasam daging. Boleh hubungi Syarifah Abdullah, iaitu Syarif Abdullah, bukan Syarifah, Syarif Abdullah, di nombor telefon 012-938-5574. 012-938-5574. Saya berminat untuk menyiarkan produk ini kerana ini makanan-makanan kita original. Salam saudara Izzuddin. Kalau nak pekasam ni dia bukan ikan kering, tapi ikan yang disimpan lama-lama. Okey saudara, usai e-commerce kita masuk
Salam Impian Moratorium Kumpulan Wang Simpanan Pekerja RM10,000. Dan tajuk perbincangan kita malam ini adalah Islah Kepimpinan Mencari Pemimpin. Sebelum kita berbicara, jangan lupa pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil menghantar kepada saya pantun-pantunnya. Datuk, rakyat kecewa Kumpulan Simpanan Pekerja. Sekejap lagi saya nak ulas ya. Pantun Pak Nazil, atuk sakit lelah, susah hendak duduk. Akhlak terhadap Allah, insaf penuh tawaduk. Gulai petutu, pindang talang. Lemak senangin, santan berperah. Akhlak itu bukannya lalang, ditiup angin berubah-ubah. Itu pantun peringatan daripada Pak Nazir. Saya hari ini juga sahabat saya melancarkan TV channelnya, itu nrtvchannel.net. Tahniah kepada beliau. Hari ini juga banyak saya tengok live yang beredar dalam internet. Cuma saya juga mendapat kiriman pada teman-teman yang mempersoalkan bahawa kononnya saya berpihak. Saya nak ingin memberi peringatan. Pertama sekali saya nak katakan, kita must be agree to disagree. Dan yang kedua, saya akan berbicara dari segi sudut pandangan saya sebagai warga UMNO. Tetapi saya tidak berpihak pada mana-mana pemimpin. Peringatan saya perlu secara berfikir dengan baik. Saya sekadar memberi pencerahan yang nyata dan menurut pengalaman saya. Ini kerana mungkin dalam satu wawancara saya, perbualan saya dengan Datuk Abdullah Sani, waktu saya menerima undangan daripada Parti Keadilan, katanya saya memihak pada Tuan Anwar Ibrahim. Takkan saya nak memihak pada keadilan pula, sebab saya warga UMNO. Tetapi saya harus menceritakan kebenaran. Kebenaran apa yang berlaku sepanjang sebelum ini, bukan sekarang. Salam Datuk, komen sikit Datuk, Jazan MP Macang letak jawatan. Itu saya akan komen sebentar nanti. Kemudian bila saya berbicara soal-soal yang sebegitu, itu adalah sekadar pengalaman. Saya sentiasa berpegang pada prinsip nyatakanlah yang benar, tiada lain yang benar melainkan benar belaka. Tidak ada untuk saya memihak pada mana-mana. Saudara, biarlah orang nak kata apa pun katalah. Minta dah Datuk kategori 2, jangan dah ada dokumen sokong bagai-bagai accept. Tu kategori 2, kategori. Okey, ini kita masuk bab data Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Memang saya menerima terlalu banyak hari ini call ataupun dapat pertanyaan dan menzahirkan kekecewaan warga rakyat, pencarum-pencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi sudahlah, moratorium tak ada. Rizwan Mustafa Duan, Sinar dah jadi kena tunggu umur 50 baru lulus. Astaghfirullahalazim. Bila Majlis Tinggi UMNO nak pecat? Ini bukan dia, Saudara Mustafa Ilyas, bukan pecat memecat. Sekejap saya ulas yang tu nanti. Sekejap lagi ya. Ini tentang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Saya juga membaca luahan hati Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebagai bekas Perdana Menteri, beliau kata beliau mendapati ramai yang tidak puas hati dengan skim iSinar yang dilancarkan sejak 1 Disember dulu. Jadi katanya walaupun ramai ketua-ketua kerajaan beritahu dia supaya eloklah Datuk Seri Najib tidak menyentuh lagi soal Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, tapi jiwanya, hatinya pada rakyat. Masakan dia boleh terhenti setakat itu? Jadi ya, tuntutan kita kalau boleh buatlah macam Air Lestari, mudah. Tapi kenapa Saudara Maharom Idris, Assalamualaikum, sedih Datuk, pengeluaran kuasa tak selaras. Menantu saya dah mohon sama dengan kawan-kawan yang sama telah alami pemotongan gaji, tapi kawannya lulus, menantu saya tak lulus pula. Disuruh mohon lagi. Inilah keadaannya yang saya katakan, yang saya bimbang. Sebab saya katakan saya bimbang. Kita mengharapkan bahawa sepatutnya malam tahun baru ke apa ke, Perdana Menteri campur tangan. Tapi bila kemarin dulu, bila Tan Sri Anwar Musa sebagai anggota kabinet, dia mengatakan tidak ada perbincangan soal Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Itu tak jadi prioriti, tidak jadi keutamaan, kerana mereka lebih mengutamakan manusia gelandangan di Chowkit. Kalau nak kira kan, gelandangan di Kuala Lumpur lebih kurang 10-20 ribu saja. Tapi yang menunggu dengan penuh pengharapan untuk mengeluarkan caruman wang
yang dicarut oleh mereka 8 juta orang. Jadi keadaan ini sebenarnya bab kata Tun Najib lah, dia kata rakyat lebih mengetahui situasi sebenar mereka dan rakyat lebih yakin bahawa duit yang dikeluarkan hari ini setidaknya dapatlah memulihkan masalah mereka dalam waktu terdekat. Dan kita ditimpa oleh bencana, lebih bencana. Ekonomi mengudum, masalah-masalah banjir, Covid, pergerakan terbatas, tidak ada peluang pekerjaan, pengangguran bertambah. Jadi dalam keadaan begini, PKPB pun dilaksanakan, rakyat benar-benar tersepit. Dalam keadaan begini, sepatutnya pimpinan memikirkan. Saya berkeyakinan pada saya satu sajalah, bahawa sebenarnya duit kumpulan wang sebenar pekerja tidak dapat dicairkan. Sebab itu jadikan perkara susah. Kalau ini yang berlaku, jadi ketua eksekutif kumpulan wang sebenar pekerja bertanggungjawab. Jalan terbaik tak jawatan. Sebab anda gagal untuk menangani pelanggan-pelanggan anda. Ketua eksekutif kumpulan wang sebenar pekerja bertanggungjawab. Kerana wang tidak boleh dicairkan, rakyat tak boleh dapat. Penjam jarum. Senang cakap yang bodoh-bodoh MP UMNO yang bangang mengundi usul bajet tempoh hari dalam Dewan, tunggulah sampai marah. Saudara dalam kacau. Nah, memang saya bukan saudara saya kecewa, saya juga kecewa. Saudara jangan katakan saya sendiri kecewa. Sebab itu waktu saya wawancara dengan Dato' Abdullah Sani, saya terus tekam beliau, saya kata, Yang Berhormat juga bertanggungjawab. Kerana Yang Berhormat tidak mengutarakan masalah rakyat. Dan begitu juga ahli parlimen daripada yang mewakili UMNO. Daripada parti-parti DAP, saya tak sebutlah, itu mereka punya hal lah. Tapi kita, saya nak kata daripada parti keadilan, yang dapat saya jumpa Dato' Abdullah Sani. Yang lain tak sempat jumpa, kalau jumpa saya tekam juga. Ini keadaan sekarang ni, rakyat betul-betul sedih. Saya amat sedih, amat kecewa keadaannya. Kita rakyat ni sekarang ni macam tak tahulah dia nak buat macam mana. Saudara Syafizah, Datuk, kami susah, Asina tak lulus. Ramai, bukan sikit. Bukan sedikit yang saya terima. Penuh saya punya komputer saya, Facebook saya, telefon saya penuh dengan kawan-kawan. Tapi apakan daya, saya cuma boleh melantarkan, saya mengharapkan pimpinan tolonglah dengar. Tolong dengar. Kawan saya satu kerja dengan saya, dia lulus, saya tak. Itu saya terpilih-pilih pula. Ya, Saudara Mak Zain. Ada yang lulus, ada yang tak lulus, ada yang terpaksa di-apply lagi. Jadi kalau terpaksa apply, kalau pergi ke pejabat kami ni, kumpulan wang sebenar pekerja, nak datang 2-3 kali lagi. Apa hal ni? Ini yang buat saya marah. Rakyat tak disantuni, dia orang nak keluar duit mereka sendiri. Dalam keadaan sekarang ni, kerajaan pun tak keluar bantuan keprihatinan atau bantuan perhatian, tak ada. Ini masalah sebenarnya, kerajaan tak bantu. Tak ada dana nak bantu. Takkan nak biarkan rakyat lapar. Takkan nak biarkan warga bangsa kita ni tersadai di rumah. Dengan kedudukan barang-barang melambung. Bagai nak gerak di pasaran. Minyak naik, senang cakap, bodoh UMNO yang bangang. Saudara apa ni, Ilyas. Saya tak sebutlah nak kata bangang sebagainya. Bagi saya, mereka tidak ada keperhatian. Tidak ada rasa kesusahan rakyat. Mereka gagal menyelami. Tak usah cerita lah pimpinan yang ada di anjung kuasa, di Sri Perdana, mereka mempunyai pendapatan yang besar. Jadi Asina ni gula-gula je tu, bak lepas batu di tangga. Saudara Muhammad Farah, bukan gula-gula. Bukan gula-gula. Cakap saja, apa pun tak jadi. Ramai tak dapat, macam mana? Pimpinan di kumpulan wang sebenar pekerja perlu mengambil tindakan segera. Perlu mengatasi masalah ini. Dah lama kita tunggu. Kita mula kena mengalami masalah COVID-19 ini di awal tahun 2020. Ini dah masuk 2021. Takkan setahun. Ini bukan kerana mereka suka-suka nak keluar. Bukan mereka untuk tidak mematuhi akta kumpulan wang sebenar pekerja. Tapi mereka minta supaya tolonglah dilonggarkan. The right time, UMNO stand alone for next election. Saudara Hassan Sharif. Saya melihat benda ini bukan kita akan masuk bab itu. Tetapi inilah saya katakan bahawa puncanya maka rakyat marah. Sebab itu mereka membuat kenyataan kepelbagaian.
Mereka menuduh ada itu, ada ini, kononnya pemilihan ataupun persidangan Agung UMNO di bagai-bagai ini ada orang yang orchestrate ataupun menjadi mengatur. Tak ada. Yang ada adalah kerana kekecewaan rakyat yang dinafikan. Asina dah tukar jadi air kencing. Tu rasanya bila payah dan banyak alasan adalah udang sebalik mi tu. Dia bukan hanya udang sebalik mi bagi saya. Bila memberi alasan tu ada sebab lah. Apa masalahnya kalau duit ada laci, orang simpan ambil ada laci, bagi je lah. Ini kerana wang tak ada, saya yakin. Jangan dinafikan soal ini. Pertama ditangguhkan. Tangguh demi tangguh, tangguh demi tangguh. Sampai bila? Sampai nak tengok rakyat ke bulu. Bantuan tak ada. Bantuan tidak ada untuk rakyat. Awal tahun kita ingatkan kau ada lah. Okey, tak dapat kumpulan wang sebab kerja. Okey, kerajaan bagilah. Macam dulu, bantuan ransangan. 1,600 ke 1,000 ringgit. Apa salahnya? Bukan banyak mana pun. Dan kita melihat, rakyat melihat pimpinan lepas seorang terbongkar dia punya kegiatan perniagaan mereka. Main juta-juta, main bilion-bilion. Rakyat bukan nak minta bilion-bilion. Selamat saya merasakan bahawa mereka sebenarnya bercanda di gigi air mata rakyat. Itu yang saya selalu katakan. Tadi saya sempat juga menonton wawancara antara Astro dengan Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. So beliau berkali-kali lah saya tengok pengacara tu cuba mancing, anakku nak jadi Perdana Menteri ke? Dia kata tak ada. Cuma yang beliau mahu melihat sekarang ini masalah ekonomi negara. Beliau menekankan tentang nilai mata wang kita yang jatuh, merudum. Zaman beliau dulu tu tukaran antara wang Malaysia dengan Singapura, wang kita 87 sen, $1 Singapura. Hari ini $1 Singapura, RM3.40 duit kita. Begitulah pertukaran yang berlaku mengakibatkan ekonomi kita jatuh teruk. Kita dengan rial, dengan Arab Saudi dulu pun begitu juga. Kalau pergi Mekah ke, pergi ke Arab ke, kita cuma bayar 83 sen untuk satu rial. Hari ini untuk dapat satu rial kita kena bayar RM1 lebih. Dulu kalau pergi seberang di Thailand, setiap RM1 kita dapat 17 baht. Hari ini RM1 cuma dapat 7 baht. Artinya setengah. Itu keadaannya. Moratorium auto pun dah tak. Saya tak dengar cerita langsung. Tunggu ini masuk minggu pertama. Tak ada. Saya pun resah. Bukan saudara saya pun merasa keresahan itu. Sebab itu saya katakan sekarang ni kita mencari sebenarnya ini sudah sudah Datuk. Harga minyak makin naik. Harga minyak 8 minggu berturut-turut naik. Dia tak nampaklah naiknya begitu 23 sen macam saya katakan semalam. Dia naik 2 sen, 3 sen. Tapi kalau terkumpul selama 8 minggu sudah 23 sen. Bila harga minyak naik, tentulah harga barang naik. Sebab kos pengangkutan naik. Jadi Menteri Ekonomi buat apa? Sibuk dijeli. Rakyat jadi dah tak ada. Jadi Menteri Perdagangan Antarabangsa sibuk lagi. Dr. Menor. Saya tak dengar sehingga saat ini Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Kewangan membuat kenyataan Wahimah Perdana Menteri. Tak dengar sesuatu ransangan ataupun apa nak dilakukan dalam keadaan sekarang ni. This is a very, very bad situation. Satu suasana yang cukup tidak pernah kita alami. Sebab kita mengalami kemurungan ekonomi. Ekonomi yang jatuh merudum. Kita mengalami masalah COVID. Kita mengalami masalah kehilangan pekerjaan. There is no income to cultivate. Tidak ada sumber untuk mencari pendapatan. Dan kod-kod yang ada, simpanan memang dah tak ada. Sebab saya dah itu hari ada satu pakar ekonomi. Saya baca dia kata di Malaysia ni, rakyat Malaysia khususnya orang Melayu kita ni, dia cuma boleh bertahan 3 bulan. Jika berlaku sesuatu kebelesan ekonomi dan sebagainya. Sekarang dah bukan 3 bulan. Masuk 8 bulan. Rakyat bertambah susah. Dan yang paling menyirap kita ni adalah saat rakyat susah, minyak naik, barang naik, dia orang ni, kalau saya kata menyama dia marah saya. Saudara Aisyah Mustafa, ekonomi jatuh teruk, dikaji semua berpunca dari Tun Mahathir. Saya melihat sebab itu sekejapnya hari ini kita bercakap soal kepimpinan. Apa yang berlaku hari ini adalah soal kepimpinan.
Dan itu hari ini warga bangsa sedang tercari pemimpin yang hakiki, yang benar-benar memimpin, bukan dipimpin. Sebab itu subjek kita malam ini adalah mencari pemimpin. Sebab tadi saya berbual dengan seorang mantan Laksmana daripada pasukan Tentera Laut Diraja. Sambil minum syam kopi dengan dia, dia kata, "Datuk, sebenarnya saya bekas warga Angkatan Tentera Laut. Kami sentiasa memikirkan siapa yang akan mengambil alih untuk memimpin pasukan tentera. Sebab ini penting. Kalau pimpinan dalam pasukan tentera kita ini dapat yang tidak baik, maka rosaklah kita punya organisasi yang Barisan Harapan nak mempertahankan negara." Jadi dalam perbincangan itu kita dapat satu konklusi, iaitu maju atau mundurnya sesebuah negara bergantung kepada pemimpin. Malahan gara-gara pemimpin jugalah, jangan lupa, gara-gara pemimpin jugalah yang mengakibatkan empire ataupun kerajaan itu jatuh. Contohnya Empire Andalusia. Sebegitu hebat, 800 tahun Empire Islam di Andalusia jatuh dan hilang dari peta dunia. Kenapa? Kerana pemimpinnya waktu itu, raja yang menggantinya itu, tidak lagi mengamalkan kepimpinan yang adil, yang melakukan pilih kasih, dan ada kezaliman yang berlaku waktu itu. Begitu juga kalau kita tengok kerajaan Empire Melayu campak, juga tumbang, hilang dari peta dunia. Empire Islam Melaka dengan mudah ditakluk oleh Perini, Alfonso de Albuquerque datang serang kerana pemimpin itu zalim. Bila zalim, rakyat keluh kesah, akhirnya rakyat terima apa sajalah sebagai jalan penyelesaian. Jadi kehancuran ini kerana pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah yang amanah, adil, dan paling penting sekali, ini paling penting sekali, pemimpin itu tidaklah yang meminta-minta jawatan. Dia tidak pilihlah aku, bagilah aku nak jadi Perdana Menteri. Kalau inilah pemimpinnya, negara akan rosak. Ini saudara PM asyik membohong. Bagi saya kata, pemimpin perlu adil. Dan dia tidak meminta-minta. Dan lebih teruk lagi kalau dia gelojoh. Hendakkan satu jawatan itu. Saya minta maaf lah, mungkin malam ni saya saudara boleh fikirlah siapa pemimpin itu. Kerana Islam mengamalkan, ini kita kena berbalik pada cara ataupun anjuran daripada pimpinan Islam yang terdahulu. Islam menyarankan agar umatnya tidak memberikan kepercayaan atau sesuatu jawatan kepada orang yang meminta-minta. Kerana dikhawatiri dia boleh membawa kehancuran, dan baginda Rasulullah pada berkata, kalau kamu berikan satu jawatan itu kepada seseorang yang meminta-minta, kamu tunggulah kehancuran yang akan dilakukannya. Ini yang berlaku. Sebab kita lihat murninya pemimpin terdahulu. Sebaik saja selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, waktu mau melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa berlaku? Beliau tidak meminta jawatan. Diadakan syura, memikir siapa terbaik apa semua. Akhirnya teman-teman para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata dia? Aku bukanlah pemimpin terbaik di kalangan kamu. Seandainya aku benar, seandainya aku memimpin dengan baik, ikutlah. Tapi kalau aku buat salah, tegurlah. Ini bagi pemimpin yang dia tak minta-minta. Dan lebih-lebih lagi sekarang kita ni, bila dia pemimpin itu, pemimpin hari ini ni, dia meminta-minta, dia hendak satu jawatan tu, tentulah dia tidak boleh lari diri dia daripada KKN. KKN ini adalah korupsi, kronisme, dan nepotisme. Pasti akan berlaku kezaliman. Bila ini berlaku, negara jadi masalah. Bila ada pemimpin yang meminta-minta, tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri lah, ataupun dah jadi Perdana Menteri nak jadi Perdana Menteri balik lah, jadi melakukan itu, melakukan ini, pelbagai tindakan, asalkan aku dapat jadi Perdana Menteri. Jadi jawatan itu yang dikejar, bukan memikirkan seorang ummah, bukan memikirkan seorang rakyat. Saya kena lihat, saya menonton, saya memerhati pergerakan pemimpin. Jadi ketak pisah macam Najib Sukup.
Bagi saya tak mau menuduh ya. Kalau nak tuduh, kita tuduh Dr. Mahathir, tuduh Pak Las. Tidak. Saya lebih secara dasar. Jadi kalau saudara mungkin ada pemimpin yang saudara sokong itu, saudara terasa jangan marah kat saya. Sebab saya bercakap yang benar. Saya tidak memihak dengan siapa-siapa. Sebab kita melihat contoh, saya bagi contoh. Waktu zaman Tengku Abdul Rahman, beliau bukanlah satu pemimpin yang minta jawatan itu. Sewaktu saat negara sedang berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan penjajah. Betul, Datuk On itu merongkai, kita memendung dan juga menolak gagasan Melayu Union. Kemudian beliau kerana ada beberapa pernikahan belum letak jawatan. Waktu itu sepatutnya Tun Razak. Tun Razak sepatutnya menjadi Presiden UMNO. Beliau tak pegang. Apa beliau lakukan? Dia pergi ke Langkawi, jumpa dengan Tengku Abdul Rahman. Pujuk Tengku. Tengku tak kata bagilah saya Presiden, tak ada. Dalam perbualan tu, pendek kata yang saya dengar lah. Awak bagi aku, bagi orang lain lah. Tak, Tengku lah. Jadi bawa Tengku ke Johor Bahru. Dan akhirnya kita mencapai kejayaan, mencapai kemerdekaan di bawah kepimpinan almarhum Tengku Abdul Rahman. Ini fakta sejarah. Jangan kita nafikan. Tengku bukan bertanding jawatan Presiden, tidak. Dia dipujuk oleh Tun Razak. Sedangkan waktu itu almarhum Tun Razak boleh meneruskan sebagai timbalan. Tak ada, dia tak ambil. Dia ambil Tengku Abdul Rahman. Pujuk Tengku Abdul Rahman. Marilah Tengku, kita pimpinlah UMNO ini. Akhirnya mencapai kemerdekaan. So bila Tengku Abdul Rahman turun, Tengku Abdul Rahman dah bagi pada Tun Sen On, bagi pada Tun Razak. Tun Razak pun tidaklah begitu nak bertanding, tak ada. Sebab tu menang tanpa bertanding, maka dia pun mengambil Allahyarham Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail dah letak jawatan. Baca sejarahnya, Tun Dr. Ismail dia keluar daripada kerajaan, dia bersara. Dipanggil oleh Tun Razak, marilah bersama. Jadi pemimpin ini bukan pemimpin yang meminta-minta jawatan, tidak. Dipanggil tolong bantu. Jadi datanglah dua pemimpin yang tidak mementingkan untuk mencari jawatan dan sebagainya. Akhirnya negara kita digembling dengan keadaan masalah kita waktu itu, dengan pembalahan kaum dan sebagainya. Kita mengalami ancaman komunis. Negara kita ini diserang oleh gerila-gerila komunis. Dan tapi dapat dibina kejayaan dengan dasar-dasar yang jelas, yang tuntas. Macam dasar ekonomi baru. Allahyarham Tun Dr. Ismail, Tun Razak dan Tun Dr. Ismail. Malangnya negara kita ini tak lama dapat pemimpin sebegitu. Hadir pula Tun Sen On. Tun Sen On juga is a reluctant Prime Minister. Sebab dia terpaksa memikul jawatan itu kerana dalam waktu tahun itu, tahun 76 itu, kematian timbalan Presiden dan Presiden UMNO. Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Jadi dia terpaksa memikul jawatan itu. Maka dia pun memikul lah. Dan dia pun mencari-cari pemimpin untuk membantu dia sebagai timbalan. Akhirnya dia angkat Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu Dr. Mahathir pula upah orang lain sebab dia nak jadi jawatan. Suruh pula selama Presiden lawan Hussein On. Hussein On kata okeylah, buat apa. Dia pun berhenti. Waktu dia berhenti tu, Hussein On cakap, dia kata saya nak lantik Tengku Razali Hamzah. Saya nak lantik Tengku Razali Hamzah sebab saya yakin beliau mampu memimpin negara ini kerana kebijaksanaannya mengadun ekonomi. Tengku tak ada, Tengku Razali. No. Sebab Dr. Mahathir lebih baik, berilah pada dia. Ini gambarannya pemimpin yang tidak mau minta-minta. Saya mungkin tuduh saya, Datuk ni malam ni mesti cerita betul. Bukan. Tadi saya dengar awak ni pun bertanya dengan beliau. Tengku, adakah anda nak jadi Perdana Menteri? Dia kata dalam keadaan negara sekarang ni, saya bukan nak kerja jawatan Perdana Menteri pun, negara tengah teruk sekarang ni. Nah, ini saya terpaksa menceritakan kebenaran. Soal dia berbaik dan kemudian dengan Dr. Mahathir kemudian soal lain. Tapi soalnya kita sekarang nak mencari pemimpin. Dan sekarang dah teruk, negara pertama teruk ni. Bila saya dengar daripada Awani tadi, bila dia nyatakan betul juga. Yang paling penting sekarang ni, negara kita sedang terhimpit. Negara kita terhimpit oleh peperangan ekonomi antara negara Amerika dan negara China. Kita dalam kawasan ini tentulah terkesan. Kesan daripada COVID-19
kesan daripada kemurungan ekonomi dunia, dan apa nak buat? Sebab itu bila Awani tanya dengan Tengku Razali, dia kata yang paling penting sekarang ni kita harus memperkukuhkan ringgit kita. Caranya macam mana? Dia dah bagi pandangan tapi orang tak nak dengar. Ini realitinya. Berkali-kali, tadi pun dia apa, waktu saya dengar Hayati, saya ulang berkali-kali, waktu dalam press conference dia dengan Tuan Dr. Mahathir, dia tak kata dia nak jadi Perdana Menteri. Dia kata yang paling penting sekarang ni kita nak perbaiki ekonomi. That's all. Sebab kasih dan sayang daripada rakyat. Tapi orang ramai berpihak pada Tuan Anwar Ibrahim, kata ini Tengku Razali nak jadi Perdana Menteri lah, baik dengan Tuan Mahathir lah, Tuan Mahathir nak jadi Perdana Menteri lah. Soal Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri itu soal dia. Sebab saya katakan, kita tidak boleh memberi jawatan pada orang yang meminta-minta. Orang yang tak. Jadi sekarang ni pula timbul pula cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim pula nak menghadap Agong, mendapat ST dan sebagainya untuk melantik dia sebagai Perdana Menteri. Ini jawatan yang diminta-minta. Mengatakan, ini hak saya lah, saya jadi Perdana Menteri lah. Apakah diyakini bahawa beliau boleh menjadi seorang pemimpin yang baik masa akan datang? Kerana saya berpegang pada itu, jangan kamu beri pada jawatan pada orang yang meminta-minta jawatan. Dan carilah pemimpin yang tidak melakukan kezaliman. Jadi saya melihat, saya contohnya macam ini Tun Abdullah Badawi. Dia tak minta apa jawatan pun, tapi Dr. Mahathir lantik dia sebagai timbalan. Pernah dia meneruskan sebagai Perdana Menteri. Era waktu Dr. Pak Lah jadi Perdana Menteri, peringkat awal rakyat percaya dan yakin. Tapi akhirnya berlaku kebobrokan. Kepimpinannya untuk tahun kedua berlaku pula tingkat 4. Ada orang merasa dizalimi, berlakunya KKN, kronisme, adanya korupsi dan adanya nepotisme. Akhirnya negara kita hancur. Bila tak lepas lah, naik Dr. Sri Najib. Macam-macam lah orang cerita. Saya tak mau menyampaikan lagi lah. Akhirnya UMNO kalah. Tapi waktu itu masih lagi ekonomi negara boleh bertahan. Kemudian naik balik orang yang meminta-minta, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dapat jadi Perdana Menteri. 22 bulan apa jadi? Kalau kita tengok dari segi rekod sebagainya. Ini keadaan. Berdegum lagi kita, bermasalah. Kemudian berlaku kejatuhan, langkah Sheraton. Maka dilantik Tan Sri Muhyiddin. Mula-mulanya macam Pak Lah lah, semua orang suka, semua orang sayang, abakau apa semua. Tapi tak lama. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sekarang ni musim hujan. Jadi ini keadaannya. Apa yang jadi? Dan rakyat merasakan mereka disalimi. Tak zalim macam mana kalau nak keluarkan duit daripada EPF pun tak boleh nak keluar. Menurut dia maksud ni. Datuk tak cuba, mana tahu Datuk Seri yang terbaik. Bibi sabar ya. Saya tak kata Datuk Seri Anwar tak baik. Saya kata cuma keadaannya kalau dia nak meminta-minta. Kalau dia tak meminta-minta, kita okey, orang yang baik. Bibi, saya nak bertelagah, okey, good pandangan Datuk. Tak cuba, memang kita tahu, tak cuba Datuk Seri Anwar, mana kita nak tahu dia baik tak baik. Tapi kalau ikut rekod dia, itu memang dia orang baik. Cuma sekarang ni saya tengok, bila you nak kejar satu jawatan, my argument is, janganlah seseorang pemimpin itu memburu jawatan. Janganlah pemimpin itu meminta-minta jawatan itu. Biarlah dia dipilih oleh orang, diangkat oleh rakyat. Dalam keadaan begini, maka tenteramlah negara itu. Sebab semua bertanggungjawab meletakkan dia. Ini bila jatuh Dr. Mahathir, naik Tan Sri Muhyiddin. Memang dia tak meminta jawatan, tapi tak tahu. Apakah tidak ada pakatan dia dengan Azmin Hamzah dan sebagainya? Kita tak tahu. Tapi kalau kita lihat dari sisi pencaturannya, dan sekarang ini hancur. Yang saya nampak yang tidak meminta-minta menolak, sentiasa menolak. Yang bawa oleh Tengku Razali. 2 kali dia tolak. Kali pertama waktu dengan Tun Sin On. Kali kedua yang terbaru waktu berlaku langkah Sheraton. Pihak istana memang nakkan dia jadi Perdana Menteri. Dia kata no. Sebab waktu itu dia kata kita dah buat keputusan nakkan pilihan raya umum. Man Tigri berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik dan kita akan cuba dengan pemerintahan kerana beliau difitnah. Terpulang. Cuma kita mengharapkan jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, pilihlah saya yang terbaik. Itu yang rosak tu. Jadi kalau saudara menyokong, silakan. Tak ada masalah pada saya. Sebab saya pun kenal beliau. Saya nak bagi pencerahan. Pencerahan saya kata yang mengikut dapatan saya, memanglah logikanya dalam Islam, jangan kamu berikan satu jawatan itu
kepada sesiapa yang meminta-minta jawatan itu. Tak boleh lah Mak Zain, Datuk lah jadi PM. Saya jadi PM tak boleh bekerja saya orang zalim, sebab saya ada emosi. Saya tahu diri saya siapa. Kalau dicabar boleh, saya tak boleh. Pemimpin tak boleh. Pemimpin tak boleh nak bersikap emosi, nak balas dendam tak boleh. Saya nanti saya rembuk orang lain aja. Bukan lebah biji mata pun. Memanglah kita tahu Sultan Ibrahim, lebah matanya, kena balun apa semua. Kan dia tak adalah pula menunjukkan sikap-sikap nak balas dendam. Tapi tak tahulah. Perismanan pemimpin lepas bisu pasal rakyat. Jadi saya tengok macam Tuan Guru Haji Hadi, dia pun tak meminta-minta jawatan. Saya bercakap yang benar, saya tak boleh kata menafikan Tuan Guru Haji Hadi meminta-minta jawatan pada menteri, tidak. Sebab waktu berlaku langkah Sheraton, dia kata dia tak nak jadi Perdana Menteri. Cukuplah bagi dia kalau boleh nak jadi special envoy kepada negara-negara Islam. Itu jelas. Jadi jangan kita tuduh Tuan Guru Haji Hadi nak, tidak lah, dia bagi tahu awal-awal. Datuk Syed Hamidi pun sama. No. Saya nak menyelesaikan masalah saya di mahkamah. So ini pemimpin yang tidak meminta-minta. I have my case, let me settle my case. Tapi bila saya tengok orang tu balon macam itu, kita mesti Rasulullah moral tercela, bukan fitnah tu, tapi fakta. Saudara Muhammad Faros, saya tak mau bercakap soal peribadi. Sebagai insan manusia di dunia ini, mana bumi yang tidak ditipu hujan? Mana bumi yang tidak disinari oleh mentari panas? Mana lidah yang tak tergigit oleh gigi? Itu soal peribadi, jangan. Saya tidak mengizinkan dalam kita punya pencerahan ini, kita saling bertelingkah hanya kerana peribadi. Sebab peribadi ini kadang-kadang persepsi. Sebab itu saya tak nak bercakap soal Tun Sri Najib. Sebab sekarang dia terbongkar pula dah. Macam mana ini Gubernur Bank Negara apa semua mendapat wang dan sebagainya. Saya tak mau, sebab kalau nanti saya ambil pencerahan itu, saya akan menjurus. Saya akan menjurus untuk pergi kepada peribadi. Saudara Masini Osman, Datuk Syahno moral dan secara bukan fitnah tapi fakta. Saya tak mau. Kenapa tidak kita berlapang dada, kita tunggu tengok keadaan. Pemimpin PAS masih lagi dibuai mimpi, Datuk. Jangan kita tuduh mereka dibuai mimpi. Setengah mereka itu bukan dibuai mimpi, sebab mereka tak pernah jadi menteri. Dapat jadi menteri itu kadang-kadang dia bagi ajalah kat Tok Mat, boleh tak Tok Mat? Tok Mat juga sekarang ni kedudukan dia tak boleh sebab beliau bukan ahli parlimen. Kena tunggu pilihan raya. Kita kena bercakap fakta. Kita tak boleh main-main. Okey, kali bagi kat Tok Mat. Ini bagi orang ni. Tak boleh, ini nak memimpin negara ni. Ini bukan kena nak memimpin apa kedai kopi, ini bukan nak memimpin persatuan menembak atau persatuan beli 4B. No, ini nak memimpin negara di mana rakyatnya ada berbilang kaum. Bukannya Melayu saja. Nanti terbakar negara kita ni. Dan kepelbagaian. Jadi bila salah pimpin jadilah sekarang ni. Isu EPF pun tak boleh ditangani. Isu moratorium pun tak boleh ditangani. Isu kenaikan harga barang tak boleh ditangani. Isu minyak yang naik sedangkan kita negara pengeluar minyak. Terutama PRU 15 tak tahu nak undi siapa. Waktu musim pilihan saya akan cuba beri pencerahan. Jadi sekarang ni saya tengok sekarang ni, okey. Saya melihat macam Datuk Jazlan. Dia ketua perhubungan UMNO Kelantan. Bila dia melihat warga UMNO yang dipimpin olehnya di negeri Kelantan mengambil keputusan untuk tidak menyokong PBM. Dia kata kalau begitu keadaannya dia pun tak bolehlah menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Untuk itu, walaupun dia ada jawatan sebagai pengurusi majlis lembaga pengurusi lembaga minyak sawit Malaysia MPOB, dia kata dia letak jawatan berkuat kuasa 6 bulan. Kerana dia menghormati. Ini juga antara cara orang yang tidak bagi saya tak ada. Ini kehendak rakyat, aku ikut. Itu soal pertahanan dan hantarlah. Jadi bagi saya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, dia satu orang yang memegang prinsip itu. Saya bangga berkawan dengan beliau. Satu orang yang banyak orang tuduh, dia kata dia kaya, dia banyak duit, boleh lah. Ini bukan soal dia kaya atau tidak. Tapi soalnya sekarang ni dia merasakan bahawa rakyat dia tak mahu dia bersama dengan Parti Pribumi. Jadi dia kata diri. Secara saya melihat banyak sejak semalam banyak serangan dihantar kepada UMNO. Jadi apa yang terjadi hari ini
Tidak ada mana-mana pihak yang melakukan orkestrik, kecuali adalah Datuk Najib ada melontarkan dalam dia punya Facebook, dalam tulisan dia kata UMNO tidak akan bersidang. Jadi sepatutnya UMNO harus memikirkan kerjasama dia dengan Parti Pribumi. Terpulanglah sebab dia melihat bahawa kalau diteruskan begini akan berlaku kehancuran. Itu satu tagline yang dihantar oleh Datuk Najib sebelum UMNO bersidang. Selepas itu tidak ada orang, tidak ada sesiapa pun yang menghubungi. Saya salah seorang perwakilan. Saya menghadiri persidangan. Saya juga turut membahaskan. UMNO dalam bahagian saya tak ada. Cuma bila dilontarkan itu masing-masing pandangan ada yang kata kalau baik tak baik dan begitunya. Jadi, begitu juga di bahagian-bahagian lain. Cuma sekarang ni saya kecewa. Bila mereka menuduh kononnya UMNO ini menolak PBM kerana untuk bersama dengan Parti Keadilan. Tolak PBM kerana nak bersama dengan DAP. Ini satu naratif bohong. Ini satu naratif ataupun satu persepsi yang dicipta untuk memberi gambaran buruk terhadap UMNO. Sebenarnya apa berlaku bermula daripada mereka sendiri. Tidak dimulakan oleh warga UMNO. Warga UMNO memang terkecewa, macam saya kata semalam. Memang dah awal dah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PBM kerana mereka berjaya menumbangkan. Tapi itu tidaklah dendam berterusan. Jadi berlaku langkah syaratan, naik Tan Sri Muhyiddin, kita terima. Warga UMNO berlapang dada. Tetapi sejak Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sebagai Presiden pada parti PBM, Parti Pribumi Bersatu, kita melihat warganya. Tambah-tambah lagi kumpulan armada yang menyinggung saban hari. Jadi kekecewaan warga UMNO. Orang UMNO ni bukan boleh cabar. Jadi haruslah mereka menerima hakikat ini. Jangan salahkan orang. Armada pun dah sunyi sepi Datuk. Sekarang ni kau kena lah. Because of you. Kerana anda celupar mulut. Sayang yang dilontar kepada UMNO semalam tu kebanyakannya dari RBA, PBM. Ya, saya tak tahulah. Memang ada orang nak memecah belahkan kita. RBA apatah lagi. Jadi akhirnya mereka membawa naratif bahawa UMNO buat benda begini, nak keluar daripada PN, Perikatan Nasional, sedangkan UMNO yang menyokong. Benar, UMNO menyokong. Tapi apakah sokongan itu disantuni? Sebab itu saya katakan, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Adakah ini dibalas? Sebaliknya apa yang berlaku? UMNO dikeji, UMNO dihina saban waktu. Malahan ada usaha-usaha untuk membunuh UMNO. Kalaulah Parti Pribumi Bersatu itu, dia ikhlas jujur, dia terus saja. Dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, Parti Pribumi Bersatu dia teruslah berjalan. Tak ada masalah. Tapi kerana pimpinan dalam PBM itu terdiri daripada kalangan orang-orang yang mengkhianati parti masing-masing. Daripada UMNO ada 16 orang. Daripada Keadilan adanya Azmi ada 11 orang. Daripada PBM asal termasuk Tan Sri Muhyiddin. Jadi pemikiran mereka lain tak ada. Memikirkan soal kuasa. Jadi dalam keadaan itulah akhirnya kita yang hancur, rakyat yang menerima akibat. Saudara Rahim Rasul dan Saudara Anwar Ibrahim terbaik itu apa ini mana dia PBM pengkhianat pakar lompat. Sebab itu saya kata saya bukan nak pergi ke menjurus kepada individu. Pencerahan saya malam ini sebab kita nak mencari pemimpin. Jangan kamu mencari pemimpin yang terjerit-jerit hendakkan jawatan itu. Jangan kamu cari pemimpin yang begitu hendakkan sangat sesuatu jawatan itu tanpa memikirkan kesan dan sebagainya. Jawatan ini adalah sesuatu amanah. UMNO juga bagi tongkat pada Abah Arif Muluk. UMNO melihat sebab kita berlapang dada. Memang kalau nak kata salahkan boleh salah. Tapi apakah kerana UMNO memilih maka diteruskan juga? Kalau kepimpinan itu masih pincang apabila dia gagal menjaga ahli-ahli dia untuk menghina warga UMNO sebagai presiden parti, takkan dia tak boleh syarat pada ketua muda. Takkan dia tak boleh cakap, you all Parti Pribumi ni kita concentrate lah dengan parti kita. Walaupun ahli tak ramai, tak usahlah kita bagi dada, kita nak buka sampai 8,000 cawangan. Kita akan ada ahli lebih daripada 800,000. Nah, benda-benda begini menimbulkan kerunsingan.
Apakah artinya persahabatan? Apakah artinya sebuah perkahwinan kalau isteri saling bermain mata? Apakah artinya sebuah rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang bermula, tapi akhirnya dibalas dengan kebencian, dibalas dengan caci nista? Berapa lama rumah tangga boleh bertahan? Berapa lama UMNO boleh bertahan? Berlapang dada, memang kita berlapang dada. Berlapang dada sampai tersikit MP4. Saudara Muhammad Omar, tersikit metiba pihak. Saya dah jelaskan. Bukan hanya, yuk, kita okey berlapang dada, tapi kalau sesuatu kepincangan berlaku, takkan mau diteruskan. Kita ada pemikiran. Sekarang ni, kita melihat, warga UMNO 37 juta, rakyat penyokong apa semua ada 8 juta lebih. Yang apa, diri atas pagar, nak parti ni. Dan mereka tidak disantuni. Apa yang UMNO lontarkan dilihat sebagai, diperlecehkan, dilihat sebagai nak memandai-mandai. UMNO minta 2 perkara. Tak lebih daripada itu. Pertama, moratorium. Yang kedua, kumpulan wawasan pekerja. Ada dilayan? Ada dilayan? Tidak. Jadi waktu begitu, kita merasakan, apa ni? Akhirnya, Datuk Seri Najib kena maki. Datuk Seri Zahid Hamidi apatah lagi, MP tak guna lah apa semua, tak boleh kawal apa. Nah, ini keadaan. Jadi dalam itu pula jadinya, akhirnya kepimpinan dalam UMNO itu rosak. Adakah itu nak diizinkan? Jadi yang melihat ini bukan orchestrate daripada pimpinan atas, tidak. Ahli-ahli UMNO sudah matang. Mereka melihat percaturan politik begitu. Jadi dia kata kalau ginilah keadaannya, tak gunalah kita bersama dengan Parti Premier Bersatu. Presiden dan pimpinan UMNO masih lagi nak meneruskan. Masih nak meneruskan. Tetapi ahli dah tak terima. Jangan salahkan ahli UMNO. Ahli peringkat Kaumbi. Sebab bagi saya beritahu, tidak ada orchestrate. Tidak ada sesiapa pun yang kata, kita buat begini. Tak ada. Saya sebagai perwakilan, saya tak terdengar pun ada arahan. Tak ada pula ketua bahagian kata ada pre-council, kita buat begini. No. Tidak ada. Tapi akhirnya, apa yang kita dapat tahu, sebab saya lontarkan 2-3 malam sebelum menjelang apa-apa persidangan agung UMNO bahagian-bahagian, saya kata ada lebih kurang 137. Itu dapatan kita. Sebab mereka melontarkan rasa tidak puas hati. Dia jangan marah. Sepatutnya, anak-anak muda yang dalam armada apa semua, menyantuni UMNO. Sebagaimana UMNO menyantuni PBM. Jadi kau saja yang sedap, engkau saja yang dapat semua tu. Jadi UMNO ni kau hina begitu, dan kita masih lagi nak berapa dada. Tak boleh lah, brother. Saya dah bagi tahu awal, orang UMNO ni dia cepat bangun. Dia pantang dicabar. Ini masalah lah UMNO. Saya kata ini masalah. Saya tak kata itu kebaikan, tidak. Kalaulah partinya cuba dirobek oleh orang luar, dia kami akan bangun. Jadi warga UMNO peringkat akademi, kita apa hal ni? Kita baik dengan dia, kita sokong dia daripada menteri. Tak ada masalah. Saya bisa berah. Lepas tu Datuk nak pilih siapa jadi PM. Kalau semua, kita sekarang ni kita tunggulah tengok. Mungkin Allah akan mendatangkan seorang pemimpin. Sebab bumi Malaysia ni bumi yang baik. Bumi yang sentiasa dirahmati oleh Allah. Adalah pemimpin akan hadir. Dan kita pemimpin hadir itu mengikut lunas-lunas demokrasi. Jangan lupa kita juga mempunyai durian oleh Tuan Agong. Agung dia pastilah kasih dan sayang daripada negara dia. Kasih dan sayang daripada rakyat dia. Duli Yang Maha Tuan Agong akan mengutamakan. Dalam keadaan begini, memang saya sepatutnya malam ini nak bagi pencerahan apa akan berlaku. Tapi saya nak jelaskan dulu supaya malam besok kalau saya memberi pencerahan tentang apa yang akan berlaku dalam politik negara kita ini, anda semua faham. Teman-teman saya faham. Sebab saya melihat, saya tengok banyak naratif dicipta. Nak menggambarkan lagi, tak puas hati. Saya hairan. Kenapa orang daripada parti Pribumi ini masih lagi nak attack? Dah jadi begini. Carilah jalan untuk memperbaiki. Sebab Majlis Tinggi UMNO belum bersidang. Majlis Tinggi UMNO akan bersidang pada 6 bulan. Apatah kata? Dalam orang Melayu ni, kalau minta maaf selesai. Tak nak minta maaf. Atas keterlanjurannya. Masih lagi. Kita berlapang dada. Masih lagi. Tadi saya tengok dalam satu wall tadi tu, Datuk Ashraf Wajidi mengingatkan, janganlah buat begitu. Ingatkan pada armada, jangan curi ahli dan sebagainya. Oh tak, no. Dia jawab masih lagi. Nah, kalau itu, artinya kita dah bagi tahu apalah salahnya. Kami mewakili armada minta maaf
kepada UMNO kalau terasa itu. Sebenarnya ini kami nak jelaskan. Panggil buat mesyuarat tergempak. Tak ada. Masih lagi nak tunjuk my president is the prime minister of Malaysia. So kalau itu berlakunya, anda terimalah akibatnya. Apabila anda merasakan presiden 2001 itu Perdana Menteri, tunggulah akibatnya. Kita bukan nak menentang. Tetapi warga UMNO juga ada maruah. Warga UMNO di perangkat akar umbi. Ini bukan ada, macam saya kata tadi, bukan ada orchestrate. Oh tidak, sudah tuduh. Oh Datuk Zahid tak kau begitu. Kenapa dituduh begitu? Ada Datuk Zahid jumpa dengan Datuk Sri Muhyiddin. You tak bagi I begini, I akan buat begini. Tak ada. Datuk Sri Zahid Hamidi jumpa dengan Muhyiddin. Let me settle my case. Tapi jangan ada campur tangan. Cuma warga UMNO merasakan tuduhan-tuduhan itu berterusan pada UMNO ini adalah rintikan daripada yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, PH. Dan akhirnya orang UMNO kata, ini Bunga Raya ni, dia ni mengikut telunjuk Tuan Mahathir ke? Saya dah bercakap berulang kali, no. Jangan kita membina sebarang persepsi ataupun naratif mengatakan di belakang takbir Parti Pribumi Bersatu itu Tun Dr. Mahathir. Tidak. Tun Dr. Mahathir pun tak bersama dengan ni. Jadi masalah sekarang ni sepatutnya disantuni. Dan bila dah disantum itu, jangan ada unsur-unsur untuk memecah belahkan. Kita dah berdamai dengan PAS. Tapi ada unsur dilakukan untuk memecahkan antara UMNO dengan PAS. Jadi kita terasa, apa hal ni? Kau datang rumah aku. Kami jemput, kamu datang. Kau masuk rumah aku ni, perlu kau kata, ni orang tak bagus, orang ni tak bagus ni. Tak bolehlah begitu. Kamu adu dombakan kami. Ini bukan dilakukan oleh semua pemimpin, tidak. Ada segelintir pemimpin yang tak sedar diri, yang bercita-cita besar. Ada pemimpin dikelilingi oleh Tan Sri Muhyiddin yang bercita-cita besar sebab melihat ni Azam Majid Datuk Zahrin dah U-turn balik. Macam mana ceritanya Datuk? Nah, itu saya tak mau campur. Ada orang berterusan, orang tak mau. Bagi saya soal U-turn tak U-turn soal lain. Macam saya katakan, kalaulah pimpinan Parti Pribumi ni, anak-anak muda dia, pergi jumpa dengan Ashraf. Okeylah, kita minta maaf lah keterlanjuran kita. Why not kita cari, kita jernihkan sana. Tidak ada usaha untuk menjernihkan persahabatan antara UMNO dengan PBN. Akhirnya warga akar bumbi tengok keadaan tak boleh, sudahlah. Orang UMNO ni perangai dia macam itulah. Tak nak sudah, putus saja lah. Itu pun masih lagi Datuk Sri Zahid Hamidi, tunggulah, dia kata mesyuarat Majlis Tinggi nanti akan memutuskan. Dan waktu yang sama pula ada pula dalam UMNO ni yang dilihat seolah-olah nak membela. Bencilah mereka. Itulah cabar-mencabar, suruh pecat dan sebagainya. Akhirnya kita yang dalam rumah tangga kita ni berantakan. Sebab itu saya katakan berkali-kali, Parti Pribumi banyak melakukan tindakan yang mencabar. Apa yang dilakukan oleh Armada itu begitu terkesan. Kita kena ingat dulu PBM bertentang dengan ni. Apa ni? Bibi Sabariah. UMNO pun bila berkuasa pun sombong juga. Ini masalah Bibi. Ini masalah. Bila mereka kata UMNO dah dapat kuasa, dah sombong lah apa semua, tak boleh nak ditegur. Tegur yang mana? Saya sabar malam menegur pimpinan saya. Apa yang saya kata? Dan pemimpin daripada UMNO ni tidak mempunyai jawatan-jawatan yang ada kepentingan untuk rakyat. Pemimpin yang ada kepentingan untuk rakyat berada daripada Parti Pribumi Bersatu bersama dengan PKR. Kita ada. Yang ada itulah Abang Long dia jadi Menteri Pertahanan. Tiap malam jadi juruacara lah. Dia beritahu COVID macam mana dan sebagainya. Lagi siapa? Kak Lima jaga keharmonian. Apa lagi? Adham Baba jadi Menteri Kesihatan. Apa lagi? Jadi Samsul Nasarah je lah yang ada jaga tenaga elektrik. Bolehlah bagi buat pengumuman. Kalau tak bayar 6 bulan pun tak apa lagi lah. Dan apa kata UMNO tarik balik sokongan pada pihak. Saudara Rosila, saya nak katakan, ini bukan soal antara kerajaan. Ini soal kepartian dulu. Kena diselesaikan satu persatu. Warga UMNO sudah tak boleh terima. Ini PBM curi tak mau bayar.
saya janganlah kita caci saya. Warga UMNO tidak boleh lagi bersama dengan PBM duduk semeja kerana tidak ada usaha untuk mendamaikan di peringkat pimpinan atasan. Tidak ada usaha. Jadi dibiarkan berterusan saling singgung menyinggung. Jadi anda daripada parti, bukanlah saya nak memperkecilkan, tidak. Ahli-ahli PBM ni tak ramai mana. UMNO ni ramai. Jadi bila you singgung orang ramai ni, masalah lah. So semua PBM parti, saya tak mau terperangkap dalam menuduh itu dan ini. Yang saya lihat sebenarnya apa yang berlaku kesilapannya kerana ikatan persahabatan antara Parti Pribumi Bersatu dengan warga UMNO ini tidak disantuni dalam saat UMNO berlapang dada menerima mereka. Sedangkan kepedihan itu ada. Kepedihan itu ada. Sebab itu bila PAS pula campur tangan, macam Taqiyuddin bercakap kena begitulah, kena begini semua tu, akhirnya warga UMNO kata kalau gitu macam mana kalau kita ambil ini parti amanah. Dan akhirnya kita bermasalah pula dengan PAS. Sebab ini kalaulah PBM dah jadi Perdana Menteri, jumpa baik, kita duduk minum, tidak ada persahabatan yang tak boleh dijalin dan diperkukuhkan kalau ia terjalin dengan keikhlasan. Tapi kalau tak ikhlas, dilihat seolah-olah ini macam mana? Dah ada PBM, tubuh pula Perikatan Nasional, tarik pula PAS masuk. Ini apa benda? Buat pula dia punya slogan apa semua sama dengan Barisan Nasional. Ini nak bunuh pula tu. Lepas tu timbul pula cerita bahawa UMNO ini nak dijatuhkan, nak diharamkan. Tentulah warga UMNO akan bangkit melihat bahawa rumahnya nak dibakar orang. Tentulah dia akan mempertahankan. Jadi bagi saya melihat keadaan ini tidak boleh disantun lagi, bukan daripada bermula pada UMNO. Apa yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh armada. Armada bertanggungjawab terhadap kehancuran persahabatan antara UMNO dan PBM. Malam esok kita bagi pencerahan yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat malam.